Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke TV Kelabu untuk siaran yang secara langsung berkenaan dengan motivasi yang kita akan kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar sekalian, dan kita cuba untuk memberikan satu konten yang berguna kepada para pendengar sekalian, dan diharap konten ini akan memberikan maklumat-maklumat yang terkini berkaitan dengan bagaimana untuk kita mengetahui cara-cara untuk kita meningkatkan motivasi diri dan juga motivasi tentang kehidupan, dan juga bagaimana kita untuk menjalani kehidupan kita di luar sana. Okey, kita bersiaran berkenaan dengan slot yang dikehendaki. Slot saya adalah berkenaan dengan motivasi. Jadi kita bermula dengan hari ini tajuk saya adalah motivation and emotion, iaitu yang bermaksud adalah motivasi dan emosi. Okey, kita kena fahami dulu apa yang dimaksudkan dengan motivasi. Kalau kita tak faham apa itu motivasi, jadi bagaimana untuk kita mempraktikkan segala apa yang kita telah rancang, segala apa yang telah kita perbuat. Jadi kita mesti lebih memahami apakah yang dimaksudkan dengan motivasi. Okey, kita cuba untuk menerangkan bahawa apakah yang dimaksudkan dengan motivasi itu adalah iaitu konsep motivasi adalah iaitu satu organisma yang menyebabkan ianya berlaku, iaitu kelakuan atau cara tertentu yang pada masa tertentu adalah faktor-faktor yang menyebabkan keadaan dalaman atau dorongan bagi mengaktifkan tingkah laku untuk mengurangkan keperluan dalam pemulihan homeostasis. Okey, jadi maknanya intensif kita adalah luaran, iaitu yang menarik dan juga yang menolak tingkah laku. Okey, kalau kita tengok daripada nota ini, iaitu motivasi ini adalah faktor dalaman dan juga faktor luaran yang menolak dan menarik untuk kita bertindak, iaitu tingkah laku yang boleh menaikkan dan juga menolak perkara-perkara yang baiklah. Okey, maknanya kalau dari segi teorinya, teori of motivasi adalah naluri, iaitu motif semula jadi yang ada dalam diri, di mana secara biologinya adalah keperluan yang kita perlu penuhkan dalam kehidupan kita. Ini bermaksud makna kita mesti mempunyai satu naluri, iaitu insting. Apakah aspek-aspek semula jadi yang ada dalam diri kita? Dan kalau kita lihat, drive itu adalah biologi, kehendak-kehendak biologi, iaitu keperluan diri yang kita perlu ada sebagai motivasi untuk kita bertindak. Kalau kita lihat kalau kita lihat teori of motivasi ini adalah satu yang kita panggil pemandu yang boleh menjadikan kita sangat-sangat aktif untuk kita bertindak. Maknanya satu ransangan, galakan untuk kita pergi lebih jauh ke tahap yang paling maksimum yang ada dalam diri kita, dan bagaimanakah kita untuk menarik diri kita tadi menjadi satu yang sangat-sangat energetik.
Okey. Contohnya, rancangan orang bermotivasi untuk mengekal tahap optimum yang ada dalam diri mereka. Okey, bagaimana kita nak mengeluarkan apa yang ada dalam diri kita ini bukan sesuatu yang mudah. Tetapi kita akan meneliti satu perkara yang apa yang aspek kebaikan, kelebihan yang ada dalam diri kita bagi kita merangsang tindakan kita supaya kita lebih merasa bergerak dengan lebih laju untuk mencapai apa yang kita inginkan. Okey, itu maknanya drive. Drive itu maknanya pemandu. Okey, apa yang kita maksudkan dengan pemanduan adalah dia satu yang kita panggil sebagai homeostasis, iaitu kesabaran yang ada dalam diri kita, kesabaran dalaman yang ada dalam diri, bahawa badan kita mestilah aktif untuk mengekalkan pemacuan, kemungkinan disebabkan oleh benda-benda, perkara-perkara negatif yang ada di sekeliling kita, iaitu seperti kita memandu. Kalau kita sebagai contoh, kalau kita memandu, tu adalah kereta. Kereta itu perlulah kereta yang cantik, kereta yang baik dari segi enjinnya. Okey, maknanya kita boleh memandu kereta itu dengan selesa dan laju. Tetapi kalau kereta itu mempunyai kereta yang lama, kereta yang enjinnya rosak, jadi perjalanan kita akan terganggu. Begitu juga macam motivasi. Jadi maknanya pemanduan untuk ke atas diri kita, di mana kita boleh menggerakkan jentera-jentera organ kita, organ luaran dan dalaman kita, supaya kita boleh bergerak dengan laju melaksanakan tugas-tugas harian kita. Okey, sama seperti kereta tadi. Jadi maknanya kereta itu perlu kereta yang baik, enjin yang baik, cara pemanduan yang betul, maka kita akan sampai ke destinasi kita dengan selamat, lancar dan menepati masa. Okey, itu yang kita hendak. Kita boleh bagi contoh lagi, sebagai sesuatu yang mendorong tingkah laku ini adalah untuk kita membetulkan dulu keseimbangan diri kita, badan kita dulu. Maknanya motivasi itu dia bermula daripada tubuh badan kita. Kalau kita merasa kecewa, jadi kekecewaan itu sebenarnya adalah bermula daripada kekecewaan itu bermula daripada tubuh badan kita. Okey, maknanya kesihatan kita, cara kita bertindak, maklumat-maklumat yang ada dalam diri kita. Kita pun perlu mengenali diri kita dulu sebelum kita kata untuk kita menjadi bermotivasi. Maknanya perkara pertama yang kita perlu buat adalah menjaga tingkah laku kita dan juga cara kita, kehidupan kita, makanan kita dan juga cara kita berhubungan. Okey, jadi saya pergi kepada saya cuba untuk menerangkan apakah berkenaan dengan teori-teori yang kita patut tahu berkenaan dengan motivasi dulu. Okey, ini yang saya ceritakan tadi berkenaan dengan pemanduan. Pemanduan adalah kehendak-kehendak tisu yang kita kena penuhi. Okey, jadi di sini teori rangsangan. Okey, kita sebut berkenaan dengan teori rangsangan. Teori rangsangan bermaksud orang-orang yang bermotivasi tujuannya adalah untuk mengekalkan tahap optimum rangsangan tersebut untuk berada di tahap pertengahan. Maksudnya tahap optimum rangsangan kita perlu berada tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Okey, Jadi orang yang bermotivasi ini mempunyai rangsangan yang sederhana. Maksudnya, okey, contohnya rasa ingin tahu motif kita membantu persekitaran kita. Bagaimana kedudukan kita tadi membantu persekitaran kita. Contohnya,
rangsangan-rangsangan yang perlu adalah kawan-kawan di sekeliling kita, apakah fasiliti yang kita ada di pejabat, dan bagaimanakah environment pejabat, dan bagaimanakah kehidupan kita di rumah, kelengkapan untuk kehidupan kita di rumah. Okey, contohnya kalau kita tak ada mesin basuh di rumah, jadi ianya mengganggu kita dalam rangsangan untuk kita mencuci pakaian. Jadi pakaian yang kita pakai itu pakaian kotor, jadi maknanya motivasi kita akan menjadi rendah. Jadi maksudnya rangsangan itu perlu berada dalam keadaan yang sederhana. Jadi kita kena ketahui bahawa apa yang ada di sekeliling kita ini merupakan satu rangsangan bagi kita untuk kita letakkan di mana kedudukan diri. Ya. Okey, kemudian kalau kita tengok apakah dia sensasi yang kita cari selama ini adalah seseorang yang mempunyai sensasi, mencari sensasi adalah cenderung kepada melaksanakan aktiviti-aktiviti yang menarik di dalam dirinya, dan juga kadang-kadang ianya melibatkan pada risiko. Kalau kita tengok apakah maksud seseorang itu mencari aktiviti walaupun dia mengetahui bahawa ianya adalah risiko. Contohnya seorang itu memanjat gunung, bila sampai ke atas gunung dirasakan dirinya telah berjaya. Okey, maksudnya motivasi dia untuk memanjat gunung itu adalah satu yang risiko. Tetapi oleh kerana tanpa ada risiko, maka bukan semua orang yang boleh melaksanakan perkara tersebut. Jadi itu merupakan satu motivasi yang manusia cari untuk kita bertindak lebih, apa yang kelebihan kita yang kita boleh laksanakan melebihi daripada orang lain. Itu yang manusia cari. Kalau dengan perkataan mudah lah, kita sengaja mencari aktiviti yang kita tahu ianya berbahaya supaya kita berbangga dengan kerjaya kita yang tidak boleh dilaksanakan oleh orang lain. Betul tak? Kalau kita buat perkara yang biasa macam orang lain buat, itu bukanlah satu achievement, bukanlah merupakan satu kejayaan. Jadi kita mesti melaksanakan sesuatu yang orang lain tak boleh buat. Maka bila orang lain tak boleh buat, ianya adalah perkara-perkara yang melibatkan risiko. Bila yang melibatkan risiko ini, belum tentu perkara yang kita laksanakan itu akan berjaya. Kita belum tahu. Sebab apa? Kita sukakan satu cabaran. Kita sukakan satu yang excite, yang boleh mengejutkan orang lain untuk memberikan penghargaan kepada kita. Sebab apa? Hanya kita aja yang mampu melaksanakan perkara tersebut. Jadi itulah yang menyebabkan benda tu menjadi sensasi. Okey, kalau artis sengaja kita katakan mempunyai karisma, wajah yang cantik, tetapi kadang-kadang buruk perangai. Contohnya pakaian seksi dan sebagainya. Supaya apa? Dia akan mewujudkan satu kontroversi. Kontroversi itu adalah satu risiko yang dia berani memakai pakaian-pakaian seksi untuk tampil kepada umum. Itu adalah risiko sebenarnya. Tetapi risiko itulah yang menyebabkan ianya menjadi sensasi, yang menyebabkan orang akan wujudkan sentimen-sentimen dan juga perkara-perkara yang melibatkan aspek-aspek keglamoran. Okey, itu satu contoh. Okey. Apa lagi yang berkenaan dengan motivasi ini adalah manusia. Apakah yang manusia cari dalam kehidupan? Kalau kita tengok kehidupan manusia ini, sebenarnya sensasi yang kita cari adalah yang paling atas. Ya? Okey, iaitu adalah sensasi
kita panggil sebagai sensasi self actualization, iaitu yang ini adalah merupakan teori yang dikeluarkan oleh Abraham Maslow, yang membawa motif pembahagian keperluan hidup manusia ini perlu dipenuhkan dulu. Maka motivasi kita adalah berdasarkan kepada teori Maslow ini, di mana fulfill kita adalah berkenaan dengan kehendak-kehendak fizikal dulu. Okey, maknanya yang paling bawah itu adalah kita mesti penuhkan kita punya kehendak-kehendak fizikal. Apa dia kehendak fizikal? Kehendak fizikal yang dimaksudkan adalah yang kita panggil sebagai humanistic theory. Humanistic theory iaitu kekuatan tenaga yang kita perlu ada dulu. Maknanya dalam hidup kita perlukan makanan, kita perlukan air, dan kita perlukan tidur, rehat yang cukup. Jadi perkara pertama yang kita sebut adalah dia ada dua signal yang kita perlu tahu untuk diri kita. Dalam diri kita ada dua signal yang kita perlu faham untuk sebagai kehendak-kehendak asas, iaitu jangka masa pendek. Jangka masa pendek adalah sebagai isyarat menandakan sama ada kita lemah ataupun kuat, adalah dalam bentuk fisiologi, iaitu kita kena tahu tekanan darah yang ada dalam diri kita. Maknanya pergilah jumpa doktor. Kadang-kadang kita jumpa doktor itu bukan tujuan kita untuk kita sakit. Jadi kalau kita tak sakit pun kita boleh jumpa doktor. Kita kena tahu tekanan darah kita dulu. Okey, penting. Bukan apa, kalau kita sebut motivasi, jadi motivasi orang sebut nak naik gunung, nak berkemah lah, nak apa, supaya kalau kita pergi kepada bengkel-bengkel yang biasa orang melaksanakan motivasi. Okey, jadi paling-paling tidak anda dah jadi rutin ya. Perkara yang dibuat adalah aktiviti meredah hutan, itu dah jadi biasa. Jadi kita cuba buat kelainan sikit dengan memahami apa dia konsep motivasi. Okey. Jadi konsep motivasi sebenarnya adalah kita kena mengetahui tubuh badan kita dulu. Okey, kalau tubuh badan kita lemah, macam mana? Okey, fisiologi ada peningkatan darah, perjalanan darah dan insulin darah kita. Insulin ni adalah faktor gula yang ada dalam badan. Itu kita kena tahu dulu. Maksudnya jangan kita minta untuk pergi ke doktor untuk tahu penyakit yang besar-besar je. Tak. Kita pergi ke doktor, kita jumpa untuk cek itu tekanan darah. Okey, kita cek kita punya kedudukan insulin darah. Okey, kelaziman adalah operasi yang tingkah laku kita adalah cara pemakanan kita. Okey. Bila kita tahu darah kita tinggi, bila kita tahu kita ada kekurangan insulin ataupun sebagainya, maka cara kita membetulkan balik keadaan kita adalah dari segi pemakanan. Okey, sebenarnya kehendak fisiologi yang pertama tadi adalah makanan, air dan juga tidur yang cukup. Tidur yang cukup, tempat tinggal yang bersih, yang baik, tempat kerja yang baik dan juga sebagainya. Okey, jadi maknanya kita boleh fokus kepada salah satu yang menjadi isyarat kepada motivasi jangka masa pendek adalah kekenyangan. Kekenyangan, iaitu isyarat daripada perut kita. Okey. Kalau isyarat daripada perut kita kata kenyang, okey, barulah kita boleh bekerja dengan baik. Yang keduanya adalah faktor kimia atau kita panggil sebagai CCK. Okey, jadi CCK chemical, kandungan chemical yang ada badan diri kita. Okey, katalah kita selalu makanan kita berasid dalam perut. Jadi maka keadaan badan kita terlebih asid, maka mungkin kita akan mengalami perut yang sakit ketika bekerja. Okey, kemudian apa dia lagi? Kalau kita tengok
maka kalau kita terlebih asid, kita kena ambil suplemen yang boleh menetralkan balik kita punya kandungan asid dalam badan. Sama juga, mana kalau kita kenyang, apa kandungan makanan yang kita boleh makan dan apa makanan yang kita tak boleh makan. Jadi keadaan badan kita hanya kita yang mengetahui. Sebab apa? Kadang-kadang dia tak sama dengan orang lain disebabkan oleh genetik yang berbeza daripada kelahiran kita. Daripada kelahiran. Okey, jadi kita cuba lagi untuk macam mana, apakah dia signal yang pertama, yang mula-mula kita perlu tahu. Yang pertama tadi adalah fisiologi tekanan darah dan juga insulin badan. Kemudian yang kedua adalah kelaziman tingkah laku pemakanan dan juga fisiologi dan juga operasi sekeliling. Okey, kemudian adalah isyarat daripada perut, iaitu kekenyangan dan juga kandungan kimia dan juga persepsi regangan. Persepsi regangan ni adalah bagaimana perjalanan darah kita dalam badan boleh berjalan dengan baik, masuk ke jantung, keluar balik ke organ-organ yang ataupun urat-urat saraf yang ada dalam badan. Okey, yang ketiga adalah yang keempat adalah leptin, yang kita panggil sebagai leptin. Leptin adalah sejenis hormon dalam badan kita yang menunjukkan berapakah kandungan lemak dalam badan. Okey, jadi maknanya fisiologi, kelaziman makanan, isyarat daripada perut, kekenyangan dan juga leptin. Okey, leptin adalah hormon yang menunjukkan berapakah kandungan lemak yang ada dalam badan kita. Okey, itu adalah motivasi jangka masa pendek yang kita perlu tahu. Yang kita perlu tahu. Okey, dia ada satu lagi yang kita panggil sebagai isyarat jangka masa panjang. Bagaimana kita nak mengetahui apakah isyarat jangka masa panjang yang kita perlu tekankan bagi kita untuk mengekalkan motivasi yang baik. Okey, jadi maknanya kalau kita tahu long term long term signal adalah yang melibatkan kepada leptin tadi. Leptin ada, insulin are direct to proportion of the amount of the body fat. Jadi maknanya kita fokuskan jangka masa panjang itu kepada yang short term yang pendek tadi, iaitu leptin. Okey, dari segi teorinya, maka dari segi teori jadi mengatakan bahawa berat badan kita adalah bergantungan kepada perasaan kita, akan mengganggu perasaan. Maka body weight kita mengganggu perasaan kita dari segi metabolik. Okey, maka keadaan ini perlulah seimbang, di mana jika kita merasakan diri kita mempunyai badan yang terlalu berat, maka ianya sebenarnya adalah signal yang diberikan bahawa kita kurang bermotivasi. Jadi maka apa yang perlu kita buat? Okey, jadi maknanya pengawalan berat badan eloklah dilaksanakan secara berperingkat dan bukannya dan ia memerlukan satu jangka masa panjang untuk kita mendapat motivasi yang baik. Maka set point dia adalah bila kita merasa lapar, signal dia bila kita rasa lapar dan kita makan. Bila kita makan, maka ia melibatkan metabolik dan juga perasaan kita apabila berat badan kita bertambah. Okey, maknanya kesimpulannya adalah jangka masa panjang ini adalah penstabilan set point kepada berat badan kita. Berat badan kita perlulah diseimbangkan dan secara berperingkat. Okey, saya nak menyentuh juga berkenaan dengan apakah dia yang kita panggil sebagai
basal metabolic rate, iaitu kadar di mana badan kita menggunakan tenaga untuk kita berfungsi dan berehat, untuk kita berfungsi ketika berehat. Kadar itu metabolik, kadar basalnya adalah, kalau dalam bahasa Malaysia adalah pangkal kadar metabolik. Okey. Jadi kadar di mana kita menggunakan tenaga untuk berfungsi ketika kita berehat. Okey, apakah dia yang mempengaruhi metabolik ini? Faktor-faktor dia adalah yang kita panggil sebagai BMR. BMR itu ada singkatan kepada basal metabolic rate, iaitu dianya merangkumi faktor-faktor umur, faktor-faktor seks, faktor-faktor saiz, genetik dan pengambilan makanan. Okey, jelas? Okey, kalau jelas, maka apakah BMR ini dan hubung kaitnya dengan motivasi? Okey, maka maknanya umur. Kita tahu umur. Maksudnya, kalau umur kita tinggi, maka kita ada masalah untuk bekerja kuat dan kita akan banyak berehat. Itu kita panggil sebagai semakin kita umur meningkat, semakin kita nak rehat. Semakin umur kita, masa kita muda, kita jarang untuk berehat disebabkan oleh kita pergerakan kita masih aktif. Okey, dari segi seks pun sama. Dari segi seks pun maka katalah kalau masa muda kita boleh melaksanakan rutin harian untuk seks kita adalah lebih kurang dalam seminggu 3 kali. Semakin maknanya faktor kerehatan kita kurang, faktor kerehatan kita kurang. Jadi kita kurang tidur, kita banyak untuk menjaga hubungan dengan pasangan dan sebagainya lah. Jadi faktor-faktor lain yang mengganggu metabolik kita adalah saiz. Saiz ni bergantung kepada berapa besar keluarga yang kita ada dan berapa besar tanggungjawab yang kita perlu pikul. Okey. Jadi genetik ni dia masuk kepada yang keempat, iaitu genetik kita. Kalau sekiranya kita lahir, ibu bapa kita adalah mempunyai penyakit kencing manis contohnya. Jadi penyakit kencing manis ini ataupun diabetik ini, dia merupakan penyakit yang penyakit keturunan. Jadi maknanya kalau ibu ayah kita pengidap penyakit diabetik, maka kemungkinan besar kita adalah diturunkan, penyakit itu turun kepada kita dan kita berkemungkinan besar akan terkena kencing manis juga. Okey, itu maknanya faktor-faktor genetik. Jadi maknanya bila kita dapat penyakit yang macam ni, maka ia mempengaruhi kelemahan badan. Bila kelemahan badan pun sama. Okey, kemudian pengambilan makanan. Saya ingin berkongsi kepada anda apakah perbezaan metabolik yang sekarang, kalau mengikut kiraan yang telah dikaji, adalah seperti yang kita tunjukkan ini, iaitu average. Ini average pangkal kadar metabolik BMR antara lelaki dan wanita. Jadi kalau kita tengok daripada graf itu, dari segi umur, umur 50 tahun dia mempunyai rate kalori yang dibakar pada setiap jam adalah lebih kurang dalam 50. Pada umur kita lahir kosong, maka kalori kita berada pada kalori yang dibakar pada setiap jam itu rate dia 50. Kemudian
Bila umur kita 20 tahun, dia turun kepada 35 Okey, maka lelaki kalori yang dia bekal lebih tinggi daripada wanita. Okey, yang graf yang kalau graf ini kalau kita lihat, wanita mempunyai kalori badan yang lebih rendah kalori yang dibakar lebih rendah daripada lelaki. Okey, melibatkan kalau kita berumur 40 tahun dia turun lagi, umur 60 tahun dia turun lagi, dan umur 80 tahun dia terus berada ke bawah. Tapi amat ketara iaitu remaja di antara 1 tahun kepada 20 tahun ini mempunyai metabolik kalori yang sangat aktif, maka kalori burn yang sangat aktif, maka pergerakan dia memanglah yang kita panggil sebagai energetik dan juga yang energetik. Maka faktor-faktor yang boleh membawa kejayaan sekiranya kita bijak adalah kita memahami konsep ini di peringkat kita muda. Maksudnya kalau kita berada di sekolah rendah umur 12 tahun, sekolah rendah 12 tahun, dan ketika kita berada di sekolah menengah itu metabolik kita sangat tinggi, maka segala apa yang aktiviti yang dilaksanakan itu adalah berpotensi untuk lebih tinggi. Maka masa ini persekolahan kita adalah melibatkan kepada aktiviti-aktiviti pembelajaran di sekolah. Ketika umur ini sampai ke 20 tahun ini pembelajaran di sekolah. Maka umur 12 tahun hingga 18 tahun kira berada di sekolah menengah. Kalau terlalu muda pula, otak kita pula dia tak boleh accept tindakan. Maksudnya kalau kita berada di sekolah rendah, fikiran kita terlampau kebudak-budakan sampai kita tak boleh untuk walaupun fizikal kita kuat, tapi otak kita masih dalam peringkat pembangunan. Jadi peringkat pembangunan di situ, maka kita tidak juga dapat memberikan satu input yang baik kepada motivasi untuk lebih berjaya. Okey, jadi maknanya umur daripada 12 tahun ke 20 tahun adalah masa yang paling sesuai untuk kerja-kerja development dan juga kerja-kerja pembangunan diri kita. Sama ada pembelajaran yang baik, kita dapat belajar dengan baik, dan juga kita dapat mengumpul maklumat diri dulu, maklumat diri kita kumpulkan, dan juga maklumat persekitaran, dan juga kita kumpulkan juga maklumat-maklumat tentang apa yang patut kita belajar masa tu. Dan kita perlu fokus sebenarnya apakah nilai-nilai yang kita perlu tahu dalam diri kita yang perlu kita kejar supaya perkara ini kita tidak terlewat. Kebanyakan orang sekarang, dia dah terlajak daripada masa ini. Pengetahuan dia berkenaan dengan basal metabolic rate ini diketahui setelah umur dia 25 ataupun 30. Okey, bila dia mengetahui tentang basal metabolic rate ini pada umur 30, maka kita boleh tengok umur 30 ini kita tidak berada pada tahap yang metabolik tinggi. Jadi maknanya waktu ini baru kita nak bergerak untuk buat bisnes lah, untuk buat aktiviti lah. Jadi sedangkan keupayaan kita tidak mencapai aspek. Okey, jadi metabolic rate ni perlu diketahui awal. Sebenarnya kalau kalau anda semua dan juga anak-anak kita, eloklah kita memberitahu dia berkenaan dengan apakah metabolic rate yang kita perlu tahu, iaitu kadar pemakanan, cara kita pengambilan makanan yang penting lah, sebab dia bergantung kepada umur pada umur. Okey, jadi saya suka untuk menyentuh lagi berkenaan dengan obesity. Okey, jadi maknanya obesity di kalangan kanak-kanak
adalah mempengaruhi motivasi sebenarnya. Okey, jadi maknanya pemakanan perlu dijaga daripada kanak-kanak lahir, ataupun kalau kita ada anak, mungkin kita sekarang sudah terlewat untuk kita memberikan kesan kepada diri kita dengan motivasi yang tinggi. Okey, jadi maknanya kalau untuk berat badan, jadi eloklah pengawalan, sebab dia adalah satu signal yang jangka panjang. Berat badan ini satu signal yang jangka masa panjang. Jadi maka obesity adalah mengikut BMI adalah bersamaan dengan 30. Okey, nilai dia, yang rate dia ni adalah 30. Kenapa saya katakan 30? Okey, kalau kita tengok obesity adalah condition di mana BMI sama ataupun lebih besar dari 30. Itu nilai yang kita perlu tahu untuk kita buat ukuran. Okey, jadi apa yang kita panggil sebagai berat badan berlebihan adalah antara 25 hingga 29.9. 25.0 hingga 29.9. Itu kira yang kita panggil sebagai berat badan berlebihan. Berat badan equal adalah below 25, bawah 25. Kalau anda ukur tinggi dan juga berat anda untuk BMI, maka kalau nilainya yang diperolehi adalah 25 ke bawah, maka equal. Tetapi yang melibatkan motivasi ini adalah yang kita panggil sebagai terlalu kurus. Okey. Dan juga berat badan berlebihan antara 25 hingga 29. Dan juga yang lebih daripada 30 dan ke atas itu kita panggil sebagai obesity. Jaga. Maka setiap individu, kanak-kanak, sebab dia mungkin belum boleh berfikir seperti mana apa yang kita fikir. Jadi sebenarnya tanggungjawab ibu bapa untuk memastikan BMI ini, kanak-kanak ini, supaya motivasi mereka sentiasa terjaga daripada peringkat awal sampai ke atas. Jadi maknanya kita cuma suruh anak-anak kadang-kadang belajar. Tapi kita tak kawal pemakanan dia daripada dia kecil. Maka ini akan melibatkan motivasi yang menurun, yang ketara, sebab ianya adalah satu signal jangka masa panjang tidak menjaga badan, tidak menjaga badan yang kita katakan sebagai signal jangka masa panjang. Okey, apakah faktor-faktor yang menyebabkan obesiti ini? Apakah faktor dia? Kenapa? Okey, kita tengok kepada faktor obesiti. Faktor-faktor obesiti ini adalah okey, kalau kita tengok faktor obesiti adalah positive incentive value of the portable food, iaitu kalau kita sebut makanan ni, dia punya indikator dia adalah kepada value, nilai insentif kepada positif kepada makanan. Jadi kalau kita makan, biasanya kanak-kanak kalau kita nak burger, dia akan beli yang super large. Itu yang bahaya tu. Okey, maknanya kita pergi kepada A&W ke apa ke, dia ada small size, dia ada medium size, dan dia ada large size. Tapi kalau anak-anak kita tanya, "Mat, kau nak apa makan?" Large burger papa. Itulah maknanya super size. Okey, kemudian cafeteria diet effect. Okey, maknanya diet effect cafeteria ini faktor-faktor yang kita melihat
kepada makanan yang banyak di atas meja menyebabkan kita semua nak makan, semua nak rasa. Okey. Kemudian BMR changes over the lifespan. Okey, jadi maknanya perubahan BMR yang kita sebut tadi, BMR yang sangat melebihi daripada lifespan. Okey, kemudian secondary lifestyle. Secondary lifestyle ini contohnya pemakanan cara hidup kita, cara hidup yang kedua. Okey, secondary ni yang sedentary, bukan secondary. Salah silap. Okey, sedentary ni maknanya kita punya kehidupan lifestyle kita menyebabkan duit, katalah kita bos duit kita banyak. Okey, bila kita banyak, kita rasa kita buat parti sana, parti sini, makan hebat. Okey, leptin resistant, kemudian weight cycling. Ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan obesity kita bertambah. Okey, apa lagi yang melibatkan contribute kita kepada satu benda, perkara-perkara yang negatif adalah faktor yang menyebabkan overweight pula. Okey, tadi obesity mungkin berlebihan, terlampau 30 ke atas. Makanan kita yang sangat sedap, iaitu kerana kita duduk di Malaysia, makanan berminyak, makanan yang sangat-sangat sedap, yang menyebabkan kita rasa semua benda kita nak makan lah. Okey, kemudian jadi kita mengalami sebenarnya gangguan eating disorder. Okey, saya nak menunjukkan bahawa kita tengok pula kepada apa yang dimaksudkan dengan gangguan. Disorder ini gangguan. Bukan fikiran je mengalami gangguan. Okey, kalau kita biasa pergi ke hospital melihat dekat mental, perkataan disorder ini adalah cukup sinonim. Kita ada polar disorder lah dan sebagainya. Kalau di sana bipolar disorder. Bipolar disorder ni adalah kecelaruan dua kutub. Okey, sama juga. Makan juga kita ada kecelaruan. Disorder ni adalah, kalau dalam bahasa Malaysia hanya adalah gangguan ataupun kecelaruan. Apa dia kecelaruan? Apakah dia kecelaruan tentang makan? Okey. Yang pertama kat situ disebut adalah anorexia nervosa, iaitu ini adalah dicirikan sebagai berat badan yang berlebihan dan juga takut berat badan yang tidak rasional, dan juga imej badan yang diputar belitkan. Itu bahaya tu kalau perkataan diputar belitkan. Imej badan diputar belitkan. Macam mana tu? Okey, kalau imej badan kita diputar belitkan, maknanya dieksploitasi lah. Imej badan dieksploitasi. Okey, kemudian kita takut berat badan kita tak rasional. Okey, kemudian kita mengalami ciri-ciri berat badan yang berlebihan. Okey, maka perkara ini kita sebut sebagai anorexia nervosa. Okey. Kemudian dia ada lagi gangguan-gangguan lain, iaitu yang kita panggil sebagai bulimia nervosa, iaitu ciri-cirinya adalah makan berlebihan yang melampau yang diikuti oleh diri disebabkan oleh penyingkiran perkara-perkara dalam badan seperti muntah dan juga cirit berit. Okey. Jadi maknanya kita makan dengan banyaknya sehingga perut tidak boleh menerima, sehingga kita muntah dan juga kita membuang air besar. Okey, jadi maknanya itu. Kemudian ada lagi gangguan-gangguan disorder, iaitu kecelaruan kita adalah kita berpesta
kita melaksanakan pesta makan dengan banyak dan berulang-ulang kali tanpa mengikut masa yang telah ditetapkan, iaitu 6 kali sehari. Okey. Pemakanan kita adalah 6 kali sehari, ya. Kalau kita nak ikut sarapan pagi pada pukul 7. Okey. Minum pukul 10 adalah pengambilan antara teh dan juga 2 biji kuih. Okey, makan pagi mungkin makan berat, nasi lemak ataupun roti canai. Pukul 10, kemudian makan tengah hari. Lepas makan tengah hari, minum petang pada pukul 4 petang. Okey, kemudian makan malam pada pukul 6 petang ke atas, 6 petang dan 6 ke 8 malam. Okey, jadi maknanya pemakanan yang tidak seimbang ini juga adalah menyebabkan kepada yang kita panggil sebagai eating disorder. Dia berkaitan, perkara-perkara ini semua adalah sebenarnya berkaitan motivasi yang kita secara tak langsung boleh menyebabkan kita terganggu fikiran dan juga kerjaya. Okey, jam telah menunjukkan pada pukul 11 pagi. Jadi saya rasa setakat ini dulu untuk kita berkomentar di Kelabu TV ini. Jadi kita akan ada lagi segmen-segmen lain yang akan diutarakan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka saya rasa saya perlu berhenti setakat ini. Dan juga sebentar lagi kita ada segmen-segmen lain yang kita boleh dapat manfaat daripada bahan-bahan yang telah disediakan bagi paparan radio TV dari radio Kelabu TV. Okey, dari paparan Kelabu TV, maka saya rasa saya mengundurkan diri, iaitu saya adalah Hafiz Haris. Okey, kepada sesiapa yang ingin mengenali saya, dia bolehlah masuk ke Facebook saya, iaitu di Hafiz Haris, ataupun kepada grup channel, iaitu grup motivasi saya di Facebook, iaitu Motivasi Usahawan Hafiz Haris. Okey, jadi kalau berkenaan dengan sebarang pertanyaan, sebarang komen dan juga sebarang cadangan, bolehlah diutarakan di dalam Facebook saya. Maka mungkin akan lebih memperbaiki situasi rancangan-rancangan yang akan kita utarakan. Okey, dengan adanya cadangan-cadangan dari anda tuan-puan para pendengar seterusnya, kita akan berkongsi maklumat di antara tuan-tuan dan puan-puan. Segala apa yang telah diutarakan mungkin akan diperbincangkan di dalam Kelabu TV Live. Okey, jadi tanyalah soalan kepada saya, tanyalah soalan kepada kita punya VJ-VJ yang lain, supaya kita sentiasa boleh dapat berinteraksi dan juga boleh memperkembangkan lagi apa maklumat-maklumat yang kita boleh kongsi bersama. Okey, sekian, terima kasih, dan saya mengucapkan selamat mendengar dan juga melihat, sebab kita merupakan yang kita panggil Kelabu TV, di mana merupakan channel radio dan juga channel TV yang kita gabungkan sekali. Ada kalanya kita akan berkomentar melalui kita punya kamera, dan ada kalanya kita akan berkongsi maklumat kepada maklumat voice dan juga maklumat-maklumat lain. Okey, jadi kita adalah satu media baru yang belum lagi diperkenalkan di Malaysia, iaitu bukan saja info maklumat berkenaan dengan entertainment. Jadi kita ada sekarang ni maklumat-maklumat yang berkenaan dengan maklumat-maklumat ilmiah, maklumat ilmiah yang kita boleh kongsikan bersama.
Okey, saya mengucapkan terima kasih kerana sudi mendengar segmen kita pada kali ini, dan mungkin esok kita akan mungkin esok hari Sabtu kita akan ada lagi perkara-perkara yang boleh dikongsikan, dan kita akan sentiasa akan live daripada masa ke semasa, dan juga segala topik yang diperbincangkan juga kita akan menilai dari segi keberkesanannya kepada para pendengar, dan juga berapa pentingnya maklumat yang perlu disampaikan. Okey, dengan ini saya mengundur diri dan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.